Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syazana binti Muhammad Hanif daripada Pengurusan Organisasi Pelajar Seksyen 1. Jurulatih yang bernama Cik Siti Jawiyah Lokman akan membentangkan tentang idea inovasi saya, iaitu Diary Fluent Digital Diary. Saya lah sebagai pencipta kepada idea tersebut, Nur Syazana binti Muhammad Hanif. Kita akan mulakan dengan abstrak bagi idea inovasi saya, iaitu Diary Fluent lah. Dengan adanya inovasi ini, iaitu Digital Diary Fluent ni, ya, untuk mempelajari suatu subjek atau topik yang dia akan membuatnya menjadi mudah untuk semua lapisan masyarakat dan membuka ruang untuk penciptaan sebuah inovasi membantu perkembangan cara pembelajaran yang selaras dengan abad ke-21. Antara keistimewaan yang terdapat pada Digital Diary ini, ia merupakan satu laman web yang memberi pilihan kepada para penggunanya untuk menggunakan secara unknown atau tidak dikenali untuk menjaga privasi ketika mereka menggunakan produk tersebutlah. Selain itu, Digital Diary Fluent ini dibentuk untuk menepati kesesuaian penggunaannya yang mesra pengguna, di mana produk tersebut mudah digunakan termasuklah golongan warga yang berumur dan baru saja belajar menggunakan media teknologi. Jadi kiranya produk ni dia seterusnya kita beralih kepada isu dan permasalahan. Yang pertama iaitu isu yang pertama ialah kurang minat terhadap bahasa Inggeris. Ada setengah orang dia tidak begitu minat dalam mempelajari bahasa Inggeris lah. Jadi dia menjadi satu isu yang menghalang seseorang itu untuk mahir dalam penggunaan bahasa Inggeris. Dan yang kedua, kurang pemahaman dari segi penggunaan bahasa Inggeris. Ada yang mungkin minat, tapi mungkin kerana dia terlalu rumit, jadi dia sedikit susah untuk para pengguna ataupun yang ingin mempelajari bahasa tersebut untuk menggunakanlah bahasa Inggeris ni. Kemudian, kemahiran yang lemah dalam penguasaan bahasa Inggeris. Kemudian kita akan beralih kepada permasalahan lah. Masalahnya lah ialah inisiatif yang kurang menarik untuk menarik perhatian para pengguna lah. So saya ciptakan Diary. Kemudian beralih kepada penyampaian idea bagi Diary Fluent ni. Pertama ialah membantu masyarakat dalam meningkatkan kemahiran mereka dalam bertutur dan menulis dalam bahasa Inggeris di samping memahami bahasa Inggeris secara umum. Yang kedua, meningkatkan kemahiran kreativiti dalam hasil karya. Yang ketiga, melahirkan masyarakat yang mahir dalam bertutur dan menggunakan bahasa Inggeris dalam kehidupan seharian mereka dan untuk kebaikan di masa hadapan. Jadi Diary Fluent ni dia dapat memberikan banyak manfaat lah kepada masyarakat di sekeliling, tidak kiralah untuk para pelajar ataupun dia tertumpu kepada masyarakat di sekeliling lah, tidak kira hanya untuk pelajar tapi kepada pada mereka yang berminat untuk menggunakan produk ni dan untuk meningkatkan kemahiran mereka dalam penguasaan bahasa Inggeris. Seterusnya, beralih kepada sumbangan hasil ciptaan. Yang pertama ialah dapat memupuk dan menanam minat untuk mempelajari bahasa Inggeris dengan lebih mendalam. Yang kedua, meningkatkan kemahiran komunikasi di dalam sesuatu masyarakat. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan kemahiran menulis dan dapat mengasah bakat mereka dengan lebih kreatif. Ini pula sumbangan hasil ciptaan dari segi potensi pasaran lah. Apa yang membuatkan Diary Fluent ni lebih menarik ialah dia mempunyai laman web yang tersendiri khas untuk para pengguna. Dia mempunyai 3 section yang berbeza, iaitu chat room, confession room dan juga creative room. Nanti saya akan tunjukkan dari segi ilustrasinya lah. Kemudian, laman web ini mempunyai kelebihan di mana ia dapat memberikan cadangan perkataan ketika para pengguna hendak menulis dan membelokkan kesalahan tata bahasa atau penulisan para pengguna. Jadi, satu kelebihan ni dia dapat membantulah para pengguna untuk mengesan apa-apa jenis penulisan yang salah dari segi bahasa mereka lah. Jadi dia dapat membantu para pengguna sedar atas kesilapan tersebut dan dapat meningkatkan lagi kemahiran mereka lah dalam penggunaan bahasa Inggeris. Seterusnya saya akan beralih kepada ilustrasi untuk Digital Diary Fluent. Ini ialah main page ataupun menu utama, menunjukkan tajuk besar
menu utama dari Fluent. Yang kedua ni ialah 3 section yang berbeza yang saya sebutkan pada awal tadi lah. Pertama, chat room, confession room dan juga creative room. Ini ialah confession room. Jadi apabila seorang tu kan, atau seorang pengguna tu dia sudah selesai menulis apa yang ingin ditulisnya pada confession room, mereka boleh pause, dan setelah selesai di post, itulah hasilnya akhirnya pada image yang seterusnya. Yang ketiga ini ialah chat room. Ini adalah chat room, bentuk chat room yang boleh digunakan para pengguna lah untuk berkomunikasi dengan para pengguna website yang lain lah. Mungkin boleh bersembang dengan kawan, buat kawan. Baik, seterusnya kita akan beralih kepada creative room. Ini adalah contoh post yang telah dibuat lah. Contohnya macam kalau seorang ni, nama dia Sofia Masara, dia buat pasal poem ataupun sajak lah. And then ini pula macam short story, boleh post dekat creative room lah. Kalau macam kamu terinspirasi mau tulis sajak, puisi ataupun macam cerita-cerita pendek, creative room ni lah tempat untuk berkreativiti dan post lah, untuk sama ada mau bagi tunjuk orang ataupun tidak. Ini pula personal profile kita lah. Kalau macam kita ada buat sudah profile sendiri dekat website ni, ini contoh profile macam ni. Nama dia Sofia Masara, dia adalah creator ataupun baiklah kita panggil creator lah. Dan ini adalah post-post yang telah dia buat lah, contoh post kalau ada yang dia pernah buat. Jadi dia akan muncul dekat diary page ni lah, saya panggil dia sebagai diary page gitu. Tapi kalau untuk personal profile ni pun dia akan diberi pilihan lah, sama ada dia mau bagi tunjuk orang ataupun tidak. Saya rasa itu saja daripada saya. Terima kasih. Sekian, terima kasih.